Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, Prinsipal Putri Atrisha dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala kerana beri kesempatan kepada kita pada waktu ni untuk satu pertemuan majlis ilmu. Ya, Saiful, Dewi, Ustazah Nurilis, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Nur Murni, Nur Izzah, Nazira Nazri, ahlan wa sahlan bikum. Ayat yang akan kita bincangkan cuma dua ayat saja, itu ayat 19 dan juga ayat 20 dari surah Al-Fath. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang ke-9, muka surat 66 pada malam ni. 66, 67, 68 insya-Allah. Jadi jangan ke mana jangan tinggalkan saya seorang diri pada malam ni. Haji Kalok, Nur Farizan, Wala Ahmad, ta'al semua ta'alau mari sama baiti Abdullah, ahlan wa sahlan. Zulbahri Zainuddin, barakallahu fiik ya, sahabat kita, abang saya Cik Zulbahri Jamaliah, dan semua yang hadir pada malam ni. Rawdatus Sakinah. Mari kita lihat semua ayat 19 dan ayat 20. Firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa maghanima katsiratan ya'khuzunaha wa kana Allahu azizan hakima. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khuzunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum wa litakuna ayatan lil mu'minin wa yahdiyakum siratan mustaqima. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Latifah Umar. Ayat ke-19 maksud serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian ayat yang ke-20 maksudnya Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang kamu dapat ambil, maka disegerakannya bagi kamu harta rampasan ini untukmu, dan dia menahan tangan manusia yang membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar itu menjadi bukti bagi orang-orang beriman, dan agar dia menunjukkanmu ke jalan yang lurus. Rohana Sa'ad, Elizia, ahlan salan, Siti Marisa, Rawdatus Sakinah. Ya, cerita unta nanti sabar dulu. Nur Farizan, ahlan salan, tuan-tuan tetamu yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Cerita unta juga, dengarlah cerita Quran dulu, unta kemudian lah. Zulfikar Ali. Baik. Dalam ayat yang lalu kita telah bincangkan bahawa Allah Ta'ala menunjukkan tanda kasih sayangnya, rahmatnya, dan kita telah bincangkan bagaimana cara mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat yang lalu, dan fasa-fasa mendapat ketenangan yang telah kita bincangkan, fasa 1, fasa 2, fasa 3 bahawa ketenangan yang diberikan oleh Allah untuk orang yang beriman ini. Lihat penjelasannya. Wa maghanima katsiratan ya'khuzunaha wa kana Allahu azizan hakima. Harta rampasan yang banyak yang mereka dapat dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baik. Bila kita lihat perkataan yang digunakan oleh Allah kat sini, iaitu Allah menjanjikan untuk mereka, memberikan kepada mereka pembukaan yang besar dalam ayat yang lalu, fathan qariba, memberi kepada mereka ni kemenangan. Jadi sebagai seorang jundullah, sebagai tentera Allah SWT, sebagai mereka yang mujahidin di jalan Allah SWT, kita dapat lihat bagaimana Allah telah menghadiahkan untuk mereka ketenangan dalam hati itu, yang dimulakan dengan fasa mengosongkan hati daripada sifat yang tercela dan mengakui dosa-dosa yang telah dilakukannya. Kemudian fasa berikutnya adalah memutuskan hubungan dengan masa lalu yang kelam dengan cara penyesalan dan pengawasan ketat terhadap diri masing-masing, namanya muraqabah. Kemudian kita juga melihat fasa berikutnya berlaku mujahadah, iaitu melawan sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri, dan menimbulkan, menghiasi diri dengan sifat-sifat tahliyah, sifat-sifat yang terpuji, buat menggantikan segala yang buruk dengan kebaikan. Sifat bakhil digantikan dengan sifat dermawan, dan sifat pemalas digantikan sifat rajin beribadah kepada Allah SWT. Sifat malas untuk berzikir ditambah dengan kekuatan untuk memperuntukkan waktu dalam kehidupan bagi menambahkan ketaatan kepada Allah SWT. Jadi dengan cara yang demikian, mujahadah yang mereka lakukan itu memberikan kesedaran kepada umat Islam bahawa segala yang Allah tetapkan adalah yang terbaik.
Ya, jadi itu sebab Allah menyebutkan di hujung ni fathan qariba. Kata para ulama tafsir, fathan qariba ini maksudkan adalah kemenangan terhadap golongan ahlu kitab, Yahudi, Nasara sebagai contohnya, dan kemudian pembukaan ke daerah-daerah yang baru. Kemudian seperti yang telah kita bincangkan, sama ada berkaitan dengan Taif, berkaitan dengan Khaybar, berkaitan dengan pembukaan kota Mekah sendiri. Jadi, dan ada juga di kalangan para ahli mufassirin mengatakan bahawa kemenangan dimaksudkan itu berlanjutan sampailah ke hari ini. Itu sebab dalam ayat yang ke-20 Allah menyatakan ta'khuzunaha. Tadi pakai ya'khuzunaha, sekarang pakai ta'khuzunaha. Di sinilah kata Imam Abu Sa'ud dalam tafsirnya, Abu Sa'ud mengatakan bahawa di sini berlaku iltifat, iaitu menyertakan diri kita dengan apa yang pernah berlaku kepada orang terdahulu, bahawa kejayaan ini terus akan dinikmati daripada Allah SWT walaupun Nabi sudah tiada di sisi kita. Baik, tibalah perkataan untuk menyebut tentang maghanim. Jadi maghnam ni ataupun ghanimah, jamaknya maghanim, ia merujuk kepada satu harta pulangan yang diberikan Allah SWT kepada orang-orang beriman kerana mereka mentaati perintah Allah SWT. Ingat tuan-tuan, bahawa harta yang dikumpulkan dengan cara yang haram akan mengakibatkan seorang kita dibenamkan neraka kelak. Dan kita telah bincangkan tempoh time frame seorang masuk ke dalam neraka yang kita pun tidak tahu bagaimana keadaannya, sehingga seorang yang masuki neraka pada hari dunia dulu hidup dengan kemewahan, kesenangan, kekayaan yang luar biasa, tapi dia sumber yang haram. Nanti bila dicelupkan sesaat cuma dalam neraka, ditanyakan kepadanya, pernah tak engkau rasa kesenangan? Jawapannya tidak. Tidak pernah, wahai Tuhan. Padahal di dunia dahulu dia hidup diuliti segala bentuk kemewahan dan kebendaan, kesenangan. Sebaliknya, seorang yang hidup di dunia 80 tahun, 90 tahun usianya dalam kesusahan, tapi dia bersabar, semua kehidupannya bersumberkan yang halal, maka tak kala dimasukkan dalam syurga di akhirat, Allah bertanya kepadanya, pernah tak engkau rasa susah wahai hamba-Ku? Jawapan tidak pernah, wahai Tuhan. Padahal 80 tahun dahulu di dunia dia susah, tapi susah dalam ketaatan, sabar dalam ketaatan. Jadi tuan-tuan, alangkah ruginya kalau kehidupan ini menjadikan kita umpama monster yang mencari daripada apa sumber sekalipun, hilangnya persahabatan, hancurnya persaudaraan, semata-mata kerana nak mengumpul harta dunia. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi perkataan yang digunakan oleh Allah ni maghnam. Maghnam ni datang perkataan ghanam. Kata Imam Al-Asfahani dalam tafsir yang mufradat, ada kaitan. Kerana kambing ni lazimnya satu binatang yang penjagaannya tidaklah sesukar menjaga unta yang saya ceritakan semalam. Dan dalam hadis mengatakan ju'ilatis syafaqatu wa rahmatu fi ri'a'il ghanam wa ju'ilatil ghilzatu wa syiddatu fi ri'a'il ibil. Nabi-nabi Allah semuanya ditarbiah olehnya dengan pada masa muda mereka menjadi pengembala kambing. Tidak ada pun di kalangan nabi-nabi Allah yang menjadi pengembala unta. Kerana orang yang menjaga kambing, mengembala kambing akan menyebabkan dirinya menghiasi dirinya, terbiasa dengan sifat-sifat lemah lembut, penyantun, penyayang. Manakala orang yang menjaga unta sifatnya sifat bengis, ganas dan juga mudah marah. Al-Imam Ibn Hajar sekarang ni ketika mengulas hadis ini dalam Fathul Bari mengatakan bahawa bila menjaga kambing perlukan kesabaran luar biasa. Kambing binatang yang lemah, andai dibaling kakinya boleh tempang, boleh bawa kepada kematian, matinya kambing. Kalau orang menjaga kambing, terutamanya di tempat-tempat seperti Sahara di negara Arab itu, mereka tiba-tiba datang hujan, mereka terpaksa tidur dalam gua yang terdapat padanya ular dan sebagainya. Bahaya, serigala pada waktu malam. Jadi tiap-tiap Nabi yang Allah bangkitkan, ramai di kalangan mereka ni menjadi penggembala kambing. Nabi Idris, Nabi Shu'aib, Nabi Musa AS, kita tahu dalam kisah ketika Nabi Musa sampai di Madian. Begitu juga Nabi Ismail, di atas Nabi Musa, Nabi Ismail anak kepada Nabi Ibrahim itu jaga kambing. Sehingga kita tahu kawasan Hijr Ismail itu sebenarnya kawasan tempat letak kambing-kambingnya pada waktu malam dahulu. Selepas dibina Kaabah, itu tempat simpan kambing-kambing Nabi Ismail AS. Itu tuan-tuan, Hijr Ismail itu. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW juga menjaga kambing milik Abu Talib. Jadi menjaga kambing ini akan menyebabkan seseorang terbina padanya sifat kepimpinan sebenarnya, kerana kesabaran, kesantunan semua akan lahir daripada pengembala kambing. Jadi itu sebab perkataan kambing dikaitkan dengan harta, kebaikan padanya. Berbeza daripada menjaga unta seperti yang saya sebutkan sampai tamsilan orang Arab mengatakan ahqadu minal ibil, lebih dendam daripada unta, kerana dia sebut dalam kitab-kitab ensiklopedia haiwan oleh Imam Jahidh sebagai contohnya. Al-Imam Al-Jahidh, beliau ni seorang Mu'tazilah, tapi karangan-karangan bahasanya sangat luar biasa.
Dia hidup sezaman dengan Imam Syafi'i, tuan-tuan, dan dipuji Imam Syafi'i dengan kefaqihan yang daripada Imam Syafi'i. Jadi imam yang namanya Jahil ini, tuan-tuan, untuk tuan-tuan bercerita, Imam Jahil untuk tuan-tuan soal ahli bahasa. Kalau kita belajar bahasa Arab, pasti kita akan bertemu dengan namanya, bersama dengan nama Sibawi, nama Al-Farra, Ibn Asfur, sebelah lagi Kisai. Ini nama-nama pakar-pakar bahasa yang Abdul Qahir Al-Jurjani, Abu Asad Ad-Duali, ini adalah merupakan ahli tokoh-tokoh bahasa. Jadi Al-Jahil ini bercerita bahawa unta pun satu binatang yang bengis dan ganas sebenarnya. Kita pun tentu tengok dalam YouTube pada waktu nak disembelih unta. Bila unta itu mengangkat, seorang Arab yang nak menyembelihnya itu pakai kepalanya yang besar macam dinosaur itu, mengangkat, menggigit, membalingnya orang itu ke tempat lain. Nanti tengok, tuan-tuan. Nanti kalau peluang saya masukkan dekat Telegram sahabat Ustaz Zahazan, cerita-cerita keganasan unta ni, tuan-tuan. Jadi seperti yang saya ceritakan semalam, seorang melihat untanya melakukan hubungan jenis, yang itu satu benda yang sangat memalukan bagi sang unta, kerana unta tidak akan berhubungan jantan betina melainkan pada waktu malam ketika tuannya tidur, kerana sifat malu yang ada pada unta yang luar biasa. Tiba-tiba pada malam itu tuannya terlihat dia sedang melakukan hubungan jenis dengan pasangannya. Unta tu menjadi sangat malu. Dia emergency break, tuan-tuan, terus break, tak jadi nak buat hubungan itu, walaupun halal untuknya sebagai binatang, tapi kerana dia sangat pemalu, bila dia melihat tuannya melihat dia dalam keadaan yang memalukan itu, dia berhenti, tuan-tuan, tak jadi dia nak berhubungan. Maka dia menyimpan dendam dalam dirinya. Bertahun-tahun kemudian tuannya terpaksa bawa dia pergi dalam satu perjalanan. Tuannya tahu dia terdedah kepada bahaya, kerana banyak kes unta menggilis orang yang tidur dalam sleeping bag yang berdekatannya. Unta tu besar. Tu Allah sebut dalam surah Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Allah memberi satu penjelasan kepada kita, bertanya, mengapa kamu tidak melihat unta, bagaimana ajaibnya kejadian unta itu. Dia boleh berjalan dalam suasana berpasir, matanya tidak masuk pasir. Dia mempunyai badan yang mampu menampung makanan, membolehkannya untuk tidak minum, tidak makan berhari-hari. Dia mempunyai tapak kaki yang besar, mengelakkannya jerlos daripada pasir yang halus itu. Dan unta boleh berjalan pada waktu malam tanpa perlu pada torchlight, tuan-tuan. Ini kelebihan-kelebihan sang unta. Dan kalau tuannya mengantuk, keletihan sangat, dia boleh tinggalkan unta itu di sebelahnya. Dia letakkan ikal. Tahu tak ikal, tuan-tuan? Ikal ni adalah satu beritan yang diletak di kepala orang Arab atas serbannya. Kan kalau kita pergi ke negara Arab, kita lihat orang Arab pakai serban. Nak elakkan serban tu terbang, dia ada satu beritan letak atas serban mereka. Nanti saya tunjuk, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu apa maksud ikal ni. Sayyidina Abu Bakar pernah berkata, law mana'uni iqalan kanu yukhrijunaha ala ahdi Rasulillah la qataltuhum. Kalaulah mereka enggan membayar zakat, walaupun nilai zakat itu macam iqal yang diletakkan di kepala seseorang mereka, sekalipun aku pasti akan memerangi mereka, kata Abu Bakar. Tegasnya Abu Bakar yang isu zakat, ya. Jadi iqal ni adalah satu bahan letakkan di atas kepala orang Arab, mengelakkan serbannya, dia berterbang. Tapi sebelum itu, kata para ulama di sudut bahasa Arab dalam fiqhul lughah mengatakan bahawa iqal ni pada asalnya digunakan untuk menahan unta daripada bergerak. Unta ni kalau dia duduk berteleku, kakinya bengkok seperti itu, saya nak cerita dia je kuliah unta pula dah, tuan-tuan. Maka orang Arab akan letak belitan itu dekat siku unta itu supaya dia tak boleh bangun. So macam dia kena lock, dia dah kena, tuan-tuan faham kan maksud saya kan? Unta tu punya kaki dia duduk berteleku macam kucing seperti itu. Maka tuannya akan letakkan belitan itu dekat sesiku itu supaya dia tidak boleh bangun. Iqal, orang Arab sebut igal, betul kan soal ni, Iqal, ain kaf alif lam. Iqal ni makna ikatan, belitan. Macam akal ni makna mengelakkan kita, menjaga kita daripada keluar kontrol kita daripada buat benda tak senonoh. Itu sebab dipanggil akal. Ada kaitan tu, tuan-tuan. Jadi ikal ini mengikat unta, kontrol daripada dia pergi dan meninggalkan tuannya. Maka tuannya pun tidur sebelah dia. Dia tak boleh bangun sebab kaki dia ada ikal tu, tak boleh tegakkan. Nanti ribut pasir dan sebagainya, terlindunglah, terhalanglah tuan daripada tuan dia kena. Tuan dia tidur sebelah dia, pandai-pandai tidur untuk mengelakkan arah angin lah. Jadi tuan-tuan dimulakan sekarang, lama kelamaan orang Arab ni bila bawa gelung ataupun belitan ni yang letak kaki unta, tak bagi unta bangun ni, pegang agak tangan susah, lama letak atas kepala, jadilah dia ikal letak atas kepala. Itu ceritanya. So tuan-tuan pergi beli ikal ni, bawa balik ke Malaysia, mana tuan-tuan ada bela unta, tuan-tuan. Cerita buat lawak sikit,
Jadi untuk mengetahui tuan-tuan, lama dia nak pergi musafir ni, cerita hamba Allah ni tadi, dia nak musafir, dia tahu unta ni akan membalas dendam terhadap kejadian yang berlaku dulu. Dia melihat tuannya melihat dia melakukan hubungan jantan betina itu. Sekarang tuannya nak tidur waktu malam, penat memang terpaksa tidur tuan-tuan. Kita mengantuk bawa kereta ke mana pun kena berhenti lah kan, nak tidur. Tapi nak tidur, dia nak sekurang-kurangnya mempertahankan diri dia, mengelirukan unta. Maka dia pun buat beberapa sleeping bag, 1, 2, 3. Unta tu tak perasan dia mana satu dia. Maka bila mengantuk sangat, dia terpaksa masuk dalam satu sleeping bag, meninggalkan ada 2 lagi. Maka unta tu menjelang malam, unta tu betul-betul nak balas kejadian tuan dia melihat dia ketika berhubungan dengan pasangannya itu. Maka unta itu pun bangun, dia pun confused melihat ada 3 sleeping bag. Mana satu tuan aku ni? Dia nak gilis tuan-tuan. Dia nak gilis unta tersebut. Dia nak gilis tuannya, kerana dendam pada tuannya itu. Dia pun bangun, dia tengok sleeping bag yang ada 3 ni, dia pun rasa mana satu tuan. Akhirnya tuan, dia pun salah gilis. Dia pun duduk, dia lenyekkan, dia ingatkan itu tuannya. Dia pun hempap, dia pun, unta ni kan berat tuan-tuan, berapa ratus kilo dia mungkin 500-600 kilo beratnya. Maka dia pun duduk atas sleeping bag itu. Dia ingat tuannya, dia pun henyak seperti itu tuan-tuan. Tiba-tiba tuannya pun tersedar mendengar bunyi yang kuat. Tuannya bukan berada di tempat yang dia hempap tu, tuannya di tempat lain, dan sleeping bag yang mengelirukannya itu. Dia bangun, dia nampak unta tu sedang menghempap sleeping bag yang disangkanya tuan ni, yang dia nak bunuh atas dasar dendam itu tuan-tuan. Allahu Akbar. Unta tu pun terkejut. Dia terkejut melihat dia silap tempat, dia aim, dia target, dia salah. Oleh kerana terlalu malu untuk kali yang kedua, mati unta tu on the spot tuan-tuan. Ini cerita, sebab daripada cerita jahil. Kalau betul-betul lah, kalau tak betul tuan-tuan tak percaya pun tak mengapa, tak ada kaitan dengan Quran dan juga hadis juga. Tuan-tuan nak dengar sangat, saya baru nak kisah ni. Jadi ini cerita sang unta. Itu sebab orang Arab mengatakan ahqadu minal ibil, unta lebih dendam daripada manusia. Ada kejadian-kejadian menunjukkan bahawa unta menggigit tangan budak sampai putus. Ada kejadian unta menggilis, menghempap orang. Ada keadaan unta menggigit kepala orang dan balingkannya jatuh, mati. Banyaklah cerita unta ni yang pelik-pelik. Jadi bila Allah sebut perkataan maghnam ini, ghanimah, ia merujuk kepada kambing, kaitan dengan kambing, kerana ia harta yang mudah diperolehi, yang mudah diuruskan, pelanggan yang banyak, dan orang pun senang untuk beli kalau nak jual. Susu dia ada, dia beranak pun senang dan sebagainya. Jadi itulah kaitan yang boleh kita bayangkan mengapa Allah menyebut asal usul perkataan ni daripada perkataan kambing, ghanam. Seperti juga saya terang kepada tuan-tuan, sakinah tu ada kaitan dengan sikin, padahal sikin itu pisau. Macam mana pula sakinah boleh berkaitan dengan sikin? Rupa-rupanya ulama bahasa Arab ini menjelaskan perkataan sim, kaf, nun, sukun, sakinah, maskan, askun, apalagi sikin, semuanya merujuk kepada benda yang tenang. Pisau itu menenangkan makhluk yang nak disembelih. Dengan cara sembelihan itu dia pun mati dengan senang bila ia tajam. Maka itu ada kaitannya. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Ramai pula nak dengar cerita unta malam ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Tak apa tuan-tuan, tuan-tuan hadir ke majlis ilmu. Dalam hadis mengatakan innalillahi malaikatan sayyarin, Allah memiliki malaikat yang kerjanya mengutip dan juga mereport kepada Allah pahala orang yang datang ke majlis ilmu. Lalu ditanya kepada Allah SWT oleh para malaikat ni, ada yang datang untuk dengar ilmu, ada yang datang kebetulan dia singgah, mungkin dia nak tahu apa-apa. Maka Allah menjawab, innahu lan yaska jalisuhum, orang datang ke majlis ilmu tidak akan menderita. Moga-moga kita tak menderita tuan-tuan. Saya menyampaikan ilmu apa yang saya sampaikan daripada guru-guru saya ketika belajar di Timur Tengah dahulu, dan apa yang saya baca, saya ijazah kepada tuan-tuan, amalkanlah. Baik, dan berkenaan dengan cerita nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan ini, bila menyebut tentang janji Allah bahawa Allah akan beri kemenangan kepada orang yang taat pada perintahnya, itu sebab ulasan yang dikemukakan oleh Dr. Ratib Nurisi dan tafsirnya sangat menarik berkaitan dengan perkara ini, iaitu beliau mengatakan bahawa Rabbuna azza wa jalla la budda min an yuri al-mu'min min ayatihi dalla ala mahabbatihi lahu fa anta mukhlisun mustaqimun tabdhul ghali wa rakhis wa la budda an yuriyaka Allahu min ayatihi allati tus'iruka annahu yuhibbuk. Ini tafsir Dr. Ratib Nurisi, guru kami di Syam, Syria. Beliau ada beberapa kali datang ke Malaysia. Nanti kalau beliau datang ke Malaysia, saya beritahu tuan-tuan
Bolehlah kita jumpa mengambil berkat orang alim. Semalam saya ada cerita tentang mengambil berkat. Baik, dalam ayat ini digambarkan bahawa Allah pasti memberi kasih sayang ditunjukkan kepada orang yang memperjuangkan agamanya. Ramai, nak kata ramai, mungkinlah sebilangan besar daripada ibu bapa kadang-kadang menyayangi anak, tapi terutamanya bapa. Moga Allah selamatkan kita tuan-tuan daripada sikap ini. Ramai bapa, sebilangan besar bapa yang rasa malu nak menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, terutamanya anak lelaki. Selalu jadi mangsa kemarahan si ayah. Sian anak kita tuan-tuan sampai kadang-kadang dia rasa tak ada dihargai. Nanti dia tanya pada ibu, kenapalah ayah asyik marah saya, ayah tak sayang saya ke mak? Siannya anak lelaki. Jadi sebahagian besar daripada ibu bapa, bukan ibu bapa, dia tak reti nak menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak lakinya. Sian, anak perempuan dia sayang, tapi anak lelaki ni dia bengis semacam, marah semacam, dia lepaskan kegeramannya pada anak lelaki itu. La ilaha illallah Rasulullah. Siannya. Sedangkan Allah, kata Dr. Ratib Nabulusi, saya nak terangkan itu silap. Bapa yang tak menampakkan kasih sayang kepada anak-anak, bila dia mati barulah anak dia kata sebenarnya ayah sayang kat saya. Anak tu macam nak merawat, rasa sedih dia. Kerana bila dah mati barulah dia perasan, dia menghitung, merenung, muhasabah. Dia kata sebenarnya ayah sayang saya kan mak? Mak dia kata iyalah nak, mana ada bapa tak sayang. Tapi sepanjang hidupnya dia tak sempat nak tunjukkan kasih sayang kepada anak lakinya. Ya Allah, ruginya. Ya Allah, apa jenis manusia lah seperti ni. Orang berkahwin tak dapat anak, ramai. Kita yang dapat anak lelaki, kita nak marah, nak tekan, nak hina, nak pukul, nak bengik. Apa cerita ni tuan-tuan? Memang tak patut sama sekali. Jadi kata Dr. Ratib Nabulusi, tapi Allah bila dia sayang pada hamba-Nya, ditunjukkan macam-macam kasih sayang kepada hamba itu. Sama ada dia sedar atau tidak, tapi memang pasti banyak kasih sayang Allah berikan, Allah tunjukkan kepada hamba yang disayanginya itu. Macam cerita para sahabat ni tadilah. Mereka pergi ke Hudaibiyah, mendedahkan diri, merisikokan diri untuk mati pada jalan Allah, ketaatan pada Nabi. Mereka sanggup untuk mengorbankan jiwa, raga, harta, apa sahaja untuk agama Allah. Maka Allah beri kepada mereka kasih sayang. Allah tunjukkan kepada mereka kasih sayang Tuhan, bahawa engkau akan dapat maghanimah yang banyak. Seperti yang kita telah jelaskan, pembukaan Khaybar sebagai contohnya. Mereka menumpaskan Yahudi yang dilaknat oleh Allah, yang telah buat konspirasi terhadap umat Islam di Madinah. Maka Allah berikan kemenangan yang gilang-gemilang kepada mereka, harta-harta rampasan perang yang banyak, dan juga tanaman serta ternakan yang begitu banyak. Saya dah terang pada tuan-tuan sebelum ni. Jadi bila Allah sayang kepada kita tuan-tuan, kata Dr. Ratib Nabulusi hafizahullah, yurihi min ayatih kat taufiq wa taysir wal hifzi wal nasr wa ta'id wal ikram wal karama ahyanan. Allah beri kepada orang yang cintakan agamanya, perjuangkan agama dengan jiwa raga ni, macam para sahabat dahulu. Dan kita telah tunjukkan bahawa berlaku iltifat kat sini. Allah kaitkan kemenangan dan juga kejayaan itu bukan sahaja kepada datuk nenek moyang kita, orang-orang Islam yang terdahulu yang menangi banyak kemenangan untuk Islam, pembukaan dan sebagainya. Allah kekalkan nikmat itu untuk turut kita rasakan pada hari ini. Gitu saya nak sebut tuan-tuan. Sebelum terlupa saya nak sampaikan pesan penaja. Tuan-tuan tolong dapatkan birkah Habatus Sauda daripada Zahazan Travel. Kami ada package Hari Merdeka sekarang. Tuan-tuan beli dapat hadiah macam-macam. Ustaz Faiz, CEO Zahazan Travel tawarkan. Tuan-tuan beli 5 botol ini dapat hadiah 1, dapat hadiah 3. Dapat kurma Mekjol, dapat kurma Ajwa, dapatkan tuan-tuan. Ini adalah birkah yang diproses daripada Habatus Sauda yang terpilih, yang mana Nabi SAW menyatakan ini merupakan sumber segala keberkatan dan rawatan kepada semua penyakit, melainkan kematian, kata baginda SAW. Dapatkan tuan-tuan. Jangan lupa ni saya tunjukkan bagi tuan-tuan yang pernah tengok. Ini Habatus Sauda, keluaran Telaga Biru dan juga Zahazan Travel, yang sedang untuk dinikmati. Dah bulat macam ni, tak dalam beg, botolnya pun cantik begini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan boleh kunyah nak telan terus mari. Saya kunyah sekarang tuan-tuan. Alhamdulillah. Dapatkan tuan-tuan, kami ada kempen hari bulan kemerdekaan. Beli 5 dapat percuma 3, iaitu dapat percuma 1 ni lagi. Kemudian dapat kurma Ajwa, kurma Mekjol. Cepat tuan-tuan, sementara stok masih ada. Dapatkan daripada Zahazan Travel, tempat lain tak ada. Jadi tuan, kembali kepada apa yang kita bincangkan ni. Kasih sayang Allah SWT berlaku apabila kita menumpukan segala-galanya untuk Islam.
Kisah yang dikemukakan oleh Imam Dr. Ratib Nabulsi, seorang businessman Muslim, berniaga, kemudian ditawarkan satu peluang dalam kerajaan. Ni kisah orang saleh cerita, tuan-tuan ni. Maka projek ini bernilai besar. Perniagaan hamba Allah ni besar dah setahun, tapi dia tak bergantung pada projek-projek daripada kerajaan. Tapi pada kali itu dia nak mencuba kalau ada tambahan rezeki bonus untuk dia, maka dengan projek perbekalan kepada kerajaan. Nilai projek tersebut saya nak sebut bahasa yang mudah faham, dalam nilai kita 100 juta. Maka bila pegawai yang berkenaan, wakil dia pergi untuk berunding, dikatakan terus terang oleh yang menguruskannya, bahagian procurement kerajaan, projek ni besar, kami tahu kamu mampu deliver dengan pencapaian kamu, kami tengok, kami pantau memang kamu mampu, tapi sebagai return balik kepada kami, kamu kena bagi kami, perlukan 7 juta cash. Kamu dapat projek ni 100 juta, kamu punya margin 30 juta, 30%, bagi kami 7 juta. Kalau tak, kamu tak dapat. Memanglah kamu hilang 7 juta, tapi siapa nak bagi kamu 23 juta? Ini bahasa orang bisnes, tuan-tuan. Maka pegawai-pegawai yang berkenaan dari syarikat swasta ini menelefonlah bosnya. Bos, kami dah berada di meja rundingan, kita dah shortlisted, kita memang mampu dapat, mereka nak bagi pada kita, tapi syaratnya dia nak 7 juta, kerana wang itu nak dibagikan ke rumah orang tua, rumah anak yatim, ada orang memerlukan. Bosnya kata boleh, tapi berikan nama-nama tempat itu biar kita bagi sendiri. Tapi kalau saya nak bagi kepada orang berkenaan nilai 7 juta, itu namanya rasuah. Orang ni pun datang balik, pegawai ni berunding balik, berjumpa balik bahagian procurement kata tak boleh, bagi kami duit cash. Berapa beg terpulang lah kat kamu, berapa nilainya, berapa, tapi nilai yang kami nak 7 juta. Macam mana caranya, tapi tak boleh masuk dalam account bank. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Rezeki kadang-kadang dah sampai ke mulut, tapi terhalang sebab adanya golongan macam ni, tuan-tuan. Maka bos ni pun berkata kepada pegawai dia, menelpon semula, dia kata balik semua, packing barang, tutup file, dokumen, balik. Aku tak mau terlibat dengan rasuah, aku tak pernah bina perniagaan aku dalam rasuah. Aku rida, tak dapat pun tak mengapalah. Yang beri ni bukan kamu semua, yang berilah Allah SWT. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Begitu sekali tabahnya kita berniaga dengan Tuhan, tuan-tuan. Pesan pada suami, pesan pada anak-anak, memanglah semua orang nak jadi kaya. Cuba tanya balik sebab nak jadi kaya kenapa? Nak menunjuk pada orang ke? Nak bantu orang ke? Adakah kita ni merasakan kita hebat sangat, nak kena bantu orang, jadi kaya boleh bantu orang? Allah yang lemah kaya tu, kenapa Allah tak bantu orang-orang tersebut? Kenapa pula kita pula nak jadi hero pula? Niat pun dah tak betul, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi baiki niat kita, ya. Untuk apa kita berniaga sebenarnya? Saya bukan maksudkan jangan tolong orang susah tau. Tapi ada orang yang mengatakan tak apa kita terlibat dengan haram, tak apa nanti kita bantulah orang pergi haji, pergi umrah. Orang tu tak wajib pergi haji, orang tu tak wajib pergi umrah sebab dia miskin. Jangan kamu jadikan alasan untuk terlibat dengan riba, untuk menghalalkan benda, melakukan rasuah dengan harapan, dengan niat kamu besok bantu orang tu Allah ampunkan begitu keadaan kamu. Jangan fikir macam tu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kalau berniaga, berniagalah dengan Allah. Bekerja, bekerjalah dengan Allah. Jadikan Allah itu tempat report kita. Tak adalah kita datang office awal-awal pukul 8 pagi, kita pun log in, clock in, check in pukul 8 pagi, lepas tu pun kita keluar menadi, melanguk-languk, nanti pukul 10 pagi kita masuk, tapi rekod kata pukul 8 pagi. Maka tiap tahun ada je orang yang dapat quality day punya pengiktirafan, padahal kerjanya tak berbaloi pun, tak seperti yang direkodkan pun, tuan-tuan. Maknanya orang ni mengundang diri untuk menipu diri sendiri sebenarnya, menghilangkan berkat daripada kehidupan sendiri. Ini bicara ni penting untuk kita sampaikan kepada semua orang. Berhentilah daripada menipu, tuan-tuan. Berhentilah daripada mengambil kesempatan pada orang. Ada orang kadang-kadang penampilannya menampakkan dia ibarat Tok Wali, Tok Lebay, umrah, haji, semayang pada waktunya. Tapi bila bab rasuah, dialah yang pertama, tanpa segan silu meminta daripada orang-orang lain, daripada orang tertentu, daripada orang berurusan dengan dia. Bila nak berhenti keadaan ni, tuan-tuan, ambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Negara kita penuh dengan pendatang haram, yang mana mereka tak ditangkap kerana orang tertentu mengambil rasuah, membiarkan mereka duduk kat negara kita, lalu mengundang penyakit dan macam masalah yang berlaku. Jadi kita menceritakan ayat ni, Allah beri kemenangan kepada para sahabat, janji untuk dapat kebaikan-kebaikan, dipanggil maghanim ini, kerana mereka menjalankan perintah mereka terhadap Allah, menjalankan tanggungjawab, amal saleh mereka pada Allah. Mereka lah sejujur-jujur manusia yang pernah lahirkan di muka bumi. Jangan ada dengan kita yang mendakwa, saya ambil benda-benda ni tapi saya akan purify balik, bersihkan balik, crystallize balik dengan cara bagi bantuan pada orang, panggil anak yatim makan kat rumah. Jangan kita nak
membeli Allah, merasuahkan Allah tuan-tuan, malaikat dengan cara demikian tuan-tuan. Tolonglah ubah perspektif kehidupan ni, yang mengatakan kalau kita tak terlibat nanti cahaya nun alif pula yang terlibat, jadi kita perugi projek. Tuan-tuan, yang haram tu tak haram, matlamat tak menghalalkan cara tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Jadi para sahabat ini layak mendapat berbagai anugerah Allah kerana ketaatan dan membeli Islam, membeli syurga Allah dengan jiwa raga mereka, bukannya dengan wang rasuah seperti yang berlaku pada segelintir umat Islam pada hari ini. Jadi cerita-cerita yang saya bawa ni cerita benar, ambillah dia sebagai pengajaran. Sahabat yang telah pun menolak peluang rasuah, membayar rasuah dengan jumlah yang seperti banyak, seperti 100 juta, 7% itu bagi kepada orang-orang berkenaan yang menguruskannya, meluluskannya. Kehidupannya tidak pernah jadi miskin, bertambah-tambah rezeki yang Allah beri kepadanya, bertambah-tambah anak isinya orang-orang yang baik-baik. Jadi buatlah muhasabah diri, wahai tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ayat ni baca untuk diri kita, bukan untuk kisah sahabat. Dah habis cerita, baca habis kisah sahabat dulu 1400 tahun dulu, tak. Kisah tu berkaitan dengan hidup kita, dan sejarah tetap akan berulang. Allah menjanjikan pulangan kebaikan ni untuk Islam yang taat padanya. Jadi setakat itu saja renungan pada malam ni. Moga Allah beri pada kita kesedaran kebaikan yang banyak kepada pemimpin-pemimpin kita untuk menghindari segala bentuk kemurkaan Allah SWT dalam bulan kemerdekaan ini. Jadi jangan terlupa tuan-tuan, dapatkanlah kem bersari salat terbitan Telaga Biru yang mendidik, membimbing anak-anak kita cara sembahyang betul. Mudah-mudahan sembahyang yang sempurna menghalang anak-anak kita daripada meneruskan agenda-agenda buruk, korupsi yang berlaku dalam negara kita, supaya anak-anak yang akan datang lahir golongan PTD yang jujur, businessman yang amanah, duta-duta yang hebat-hebat, yang tidak menjual agamanya untuk kepentingan dunia sementara. Mari kita baiki solat kita tuan-tuan. Dapatkan kem bersari salat dari Telaga Biru. Semudah tuan-tuan boleh dapatkan atas talian online www.telagabiru.com.my. tuan-tuan beli online, kami hantar ke rumah. Mudah-mudahan salat yang sempurna mencegah kita dari perkara yang fahsyat dan munkar, seperti Allah nyatakan dalam Al-Quran dan surah Al-Ankabut, inna salat tanha anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada kejahatan, kemungkaran, kebejahatan, penyimpangan dan sebagainya. Baca Quran, amalkan. Tadabbur, hayati, jalankan dalam hidup. Setakat saja untuk malam ni, sama kita menangguhkan dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuan, bagi tuan yang melakukan akikah, kami di Zazan Travel sanggup untuk membantu tuan-tuan melakukannya di Mekah dan juga Madinah. Ya, pada harga cuma RM1,450, termasuk jamuan yang kami tawarkan diadakan di sana untuk golongan yang susah. Akikah ni kita masakan yang sesuai untuk satu tempat, kita bagi makan pada orang. Itu sunnahnya dalam melakukan akikah. Kalau kurban kita bagi daging mentah kan. Jadi tuan-tuan boleh berurusan dengan Zazan Travel, boleh dapatkan nombor telefon di bawah, boleh hubungi nombor yang tertera di bawah. Setakat ini saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مصيبة إلا نفسته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أديتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. InsyaAllah tuan, jumpa lagi malam esok untuk lanjutan ayat yang berikutnya. Sampaikanlah video ni kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ini jadi satu pesan dan mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara. Terima kasih Haji Hamidah. Terima kasih kepada Junaidah Jun, Kak Jun ke ni. Terima kasih kepada Cijah. Terima kasih kepada Yang Mulia Raja Roslin. Mudah-mudahan anda dengar cerita unta saya, dah puas hati lah tu. Malam esok kita cerita lain lah, cerita dinosaur pula.
Yang bahagia Datuk Asyari. Terima kasih Mas Najwa, terima kasih Nuriza Idrus, terima kasih semua yang hadir pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.